Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat lagi kita teruskan kelas yang ketiga, kelas tajwid menggunakan buku Tajwid Mudah Sukatan Muslah. Alhamdulillah, ini adalah kelas yang ketiga. InsyaAllah mu'allim akan sambung. Masih lagi dalam bahagian hukum nun mati atau tanwin. Yang kedua yang kita akan belajar dalam tahun 5 ini ialah hukum iqlab. Baik. Sebelum mu'allim terangkan berkenaan dengan hukum iqlab lebih lanjut, apa yang mu'allim harapkan daripada pelajaran ini ialah antum dapat menerangkan pengenalan iqlab, menyebut huruf iqlab, membaca ayat Al-Quran dengan bacaan iqlab yang betul. Untuk hari ini, muallim hanya fokuskan kepada membaca ayat Al-Quran dengan bacaan iqlab yang betul dan antum mampu mengeluarkan contoh-contoh hukum iqlab daripada Al-Quran. Adapun untuk menerangkan dan menyebut ini, kalau ada rezeki kita berjumpa di sekolah, insya-Allah muallim akan minta antum present di dalam kelas. Sekiranya tidak ada rezeki kita untuk berjumpa, nanti muallim akan rangka satu tugasan membina peta minda supaya antum dapat menyediakan bagi menggantikan untuk tugasan menerangkan dan menyebut huruf iqlab ini. Baik. Insya-Allah kita teruskan kepada, kita tengok dulu penghayatan sekejap. Tengok dulu penghayatan. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Maksudnya, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Daripada ayat ini, bukan sekadar ada hukum iqlab di sini. Ini hukum iqlab. Sepatutnya kat sini baris tanwin. Tapi tanwin itu digugurkan satu dan ditandakan dengan mim kecil. Menunjukkan di sini berlaku hukum iqlab dan mesti dibaca dengan cara bacaan iqlab. Jadi apa yang menjadi mesej utama dalam ayat ini ialah Allah Maha mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi. Allah itu Maha mengetahui. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat lemah, tak tahu. Mustahil Allah tak tahu, ya. Jadi kita berimanlah bahawa Allah itu tahu apa yang ada dalam diri kita, baik yang kita cakap, baik yang kita diamkan, baik yang kita simpan, semuanya Allah tahu. Andai ada yang salah, mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita teruskan kepada hukum yang kedua daripada hukum nun mati dan tanwin yang termasuk dalam tajuk yang kita akan pelajari dalam tahun 5 ini ialah hukum iqlab. Baik. Pengenalan bagi hukum iqlab adalah apabila nun mati. Nun mati atau nun sakinah. Itu dua benda yang sama aja. Nama dalam bahasa Arab dengan nama dalam bahasa Melayu. Nun mati dalam bahasa Melayu, nun sakinah dalam bahasa Arab. Atau tanwin. Mana-mana satu sahaja, dia tak boleh wujud dua-dua. Nun mati dan tanwin tu ada bersama-sama dan berjumpa dengan huruf iqlab. Tak berlaku macam tu, ya. Mana-mana salah satu sahaja. Sama ada nun mati ataupun mana-mana satu tanwin yang tiga. Tanwin ada tiga, baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di hadapan. Salah satu sahaja. Boleh ulang, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu ni maksudnya huruf ba berada selepas huruf nun mati atau tanwin. Maka berlakulah di situ hukum iqlab. Apabila kita dah kenal pasti berlaku hukum iqlab di situ, maka perlulah dibaca mengikut cara bacaan iqlab yang betul, iaitu dengan menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim serta dengung dua harakat.
Seperti yang kelas yang lepas, Muallim dah sebutkan, dengung ialah getaran suara pada rongga hidung dan dengung hanya merujuk kepada dua harakat walaupun tidak disebut berapa harakat. Dengung hanya merujuk kepada dua harakat sahaja. Sekali lagi cara bacaan dia, menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim serta dengung dua harakat. Mudah sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Huruf iqlab hanya ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Senang kita ingat, tengok kat sini dah ada huruf ba bersama dengan contoh. Jadi Muallim nak perdengarkan bacaan contoh iqlab dan nanti Muallim akan minta juga antum buat. Ayatun bayyinat. Sekali lagi Muallim ulang. Ayatun bayyinat. Alimun bidzat. Alimun bidzat. Bidzanbihim syai'in basir. Syai'in basir. Itu adalah contoh bacaan iqlab. Ini latihan, nanti Muallim akan suruh jawab. Kita tengok pada tugasan apa yang antum kena buat. Okey, tugasan yang pertama ialah antum perlu rekod suara antum membaca contoh iqlab yang ada ke atas tadi. Kemudian upload, Muallim akan dengar dan semak. Yang kedua, jawab soalan pada muka surat 71 dalam buku tulis. Kemudian ambil gambar, upload dalam Google Classroom supaya Muallim boleh semak nanti. Ini soalan dia. Surat 71 ada 4 soalan sahaja. Ada 5 soalan. Jawab semua dalam buku tulis. Sekali lagi Muallim ingatkan, tulis tarikh, tulis hari, tulis tajuk, tulis soalan, tulis jawapan, gariskan jawapan, tulis cantik-cantik. Biasanya kalau Muallim tak boleh nak baca ataupun tak faham, Muallim akan suruh buat balik. So, buat betul-betul. Yang ketiga, tugas antum ialah keluarkan 10 contoh iqlab daripada Al-Quran, tuliskan dalam buku tulis, ambil gambar, upload. Muallim nak semak. Okey? So, siapa-siapa yang dah selesaikan tugasan, bolehlah masukkan dalam Google Classroom. Muallim akan semak. Nanti tunggulah komen dan feedback daripada Muallim. Baik. Itu sahaja untuk kelas yang ketiga ini. Muallim harapkan antum boleh faham dan boleh selesaikan tugasan dengan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Hanya sekadar ini daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.